Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa dzakkirni ma nasitu amma ba'd. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan siap nazir masjid, ahli jawatan kursi masjid, para asatidzah, para alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah punya waktu yang Allah berikan kepada kita, dapat kita sama-sama hadir ke masjid ini pada pagi ini untuk menunaikan solat subuh berjemaah. Seterusnya Allah memberikan sedikit kelapangan waktu kepada kita bersama untuk duduk lepas subuh mendengar tazkirah kuliah subuh pada pagi ini. Moga-moga dengan demikian Allah menjadikan hati kita ini merupakan hati yang lembut, hati yang patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam waktu yang sama Allah jadikan hati kita ini merupakan hati yang benci, hati yang tidak menyukai perkara-perkara yang ditegah oleh Allah dan Rasul. Bersyukur kita kepada Allah dengan nikmat yang mana kita dapat hadir ke masjid seperti ini. Ada di luar sana rakan-rakan kita, teman, taulan, adik-beradik, jiran-jiran kita yang tak dapat hadir, yang mungkin ada kesibukan kerja yang lain, mungkin ada yang masih dibuai mimpi, masih lena berada di atas lam yang empuk. Tapi kita pagi ini kita memilih untuk datang ke masjid untuk duduk dengar kuliah. Satu nikmat yang sangat besar. Kita memilih untuk menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik. Kita memilih untuk hadir ke masjid ini, dan itu merupakan satu nikmat yang cukup besar. Perjuangan tuan-tuan bermula daripada rumah pagi tadi, pukul 5 lebih tu sebelum subuh tu, nak bergerak, nak bangun, nak mandi, nak bersiap. Mungkin ada yang qiyam dulu, tahajud dekat rumah, semayang tahajudnya, semayang taubatnya, semayang witirnya. Pagi ni pagi Ahad, pagi Ahad. Biasa Ahad ni, dia Ahad digulik tu kan, cuti pula. Kalau hari bekerja tu lain sikit kan, pagi kena bangun awal, nak siapkan anak ke, nak pakaian, masuk pejabat. Tapi hari Ahad ni memang hari cuti. Bila hari cuti tu memang, maksudnya kalau nak tidur tu memang tak ada gangguan lah. Tak ada satu sebab yang cukup kuat untuk bangun awal, untuk pergi ke masjid. Bukan disebabkan nak pergi kerja ke apa, tapi tuan-tuan mampu untuk hadir, memang bangun lillahi ta'ala untuk datang ke masjid. Satu nikmat yang orang lain tak dapat. Satu nikmat yang orang kat luar sana dia tak rasa nikmat tu. Tapi bagi tuan-tuan yang dah biasa, mulazamah, biasa datang ke masjid, duduk, istiqamah, dia menjadi satu kebiasaan. Yang mana kalau perkara itu kita tinggalkan, kita jadi tak selesa. Peringkat itu. Itu nikmat yang cukup besar yang Allah berikan kepada kita. InsyaAllah muslimin muslimat yang kasih sekalian, insyaAllah pada pagi ini kita akan sambung pengajian kita. Pagi ini kita akan sambung kuliah subuh dalam tafsir Al-Quran. Kita menggunakan kitab Tafsir Al-Munir Juzuk Amma, karangan seorang ulama yang hebat, iaitu Dr. Wahbah Az-Zuhaili, yang mana tafsir ini diterbitkan oleh Persatuan Ulama Malaysia melalui Intel Multimedia dan Publication. Dan kuliah kita yang lalu, yang terakhir, ialah pada 3 hari bulan 9. Hari ini 1 hari bulan 10.
Kuliah kita yang terakhir pada 3 hari bulan 9 ya, yang lalu. Kita membicarakan tema yang terakhir pada surah yang kedua, iaitu surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at. An-Nazi'at ni surah yang membicarakan tentang makhluk Allah yang namanya malaikat. Yang malaikat ini ada berjenis-jenis. Malaikat yang mencabut nyawa, yang mencabut dengan keras, yang mencabut dengan lembut. Ada malaikat yang mengurus atur dunia ini, semua tu yang berkaitan dengan itu. Dan ada 4 tema dalam surah An-Nazi'at yang telah kita bahaskan di kuliah yang lalu. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan masuk surah yang ketiga daripada juzuk yang ketiga, iaitu surah Al-Baqarah. Pertama juzuk 30 ni surah An-Naba, sebut amma yatasaalun kan. Amma yatasaalun yang pertama. Yang kedua surah An-Nazi'at, berkaitan dengan malaikat yang mencabut nyawa. Kemudian yang ketiga ialah namanya surah Al-Baqarah. Abasa wa tawalla. Jadi nama tu diambil daripada perkataan yang pertama dalam surah Al-Baqarah ini. Dijadikan sebagai nama. Dan surah Al-Baqarah ini dia mempunyai 4 tema. 4 tema yang dapat kita fahami daripada nuktilan para ulama dalam kitab Tafsir Al-Munir ini. So, mufassir apabila dia memberikan tafsiran kepada surah An-Naba ini, dipecahkan. Surah An-Naba ini ada 4 subtema utama yang boleh kita fahami, yang boleh kita kuasai apabila kita membaca surah ini. Yang pertama iaitu kesamarataan dalam Islam. Maksudnya dalam Islam ni dia ada sistem, satu kaedah yang sama rata. Dia tidak boleh menilai orang tu lebih, yang ni rendah, yang ni tinggi, yang ni kurang. Tak. Sebab apa? Kesamarataan dalam Islam itu menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh tengok bila orang ni kaya kita sanjung sangat, bila orang tu miskin kita macam nampak macam peletih. Dia tak boleh berlaku sedemikian. Orang itu kuat kita angkat, orang tu lemah kita tindas. Tak boleh. Yang Islam dia bukan begitu. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan sedemikian dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan disebabkan seseorang itu memang dia tu hebat. Memang ciptaan Allah begitu. Macam kita lah orang Melayu. Orang Melayu, orang Malaysia ni kulit kita warna banyak putih sangat dan kita tak gelap sangat kan. Coklat-coklat sawo matang ni. Tak boleh kita kutuk orang yang kulit berwarna hitam. Itu ciptaan Allah. Allah cipta sedemikian. Tak boleh pula orang yang kulit putih ni kan orang kutuk orang kulit hitam. Sebab itu bukan ciptaan Allah. Allah Ta'ala ciptakan, ada orang yang Allah Ta'ala ciptakan jadi orang yang kaya. Ada orang yang Allah Ta'ala ciptakan jadi orang yang miskin. Dengan kehendak Allah. Allah Ta'ala ciptakan ada jenis makhluk ini cerdik pandai. Waktu Allah tinggi. Ada jenis orang yang Allah Ta'ala ciptakan dia belajar cannot go. Cannot go. Memang baik je dia kan. Memang Allah ciptakan gitu. Memang Allah Ta'ala jadikan dunia ini ada khalifah dan ditadbir oleh manusia yang pelbagai. Lita'arafu, untuk berkenal-kenalan dan supaya hidup pun sempurna. Tak boleh kita ni jadi semua orang kaya. Kalau kita ni semua jadi orang kaya, siapa nak angkut sampah depan rumah kita? Tak boleh kan? Dia tak jadi begitu. Jadi orang yang bekerja, yang di peringkat rendah, yang di peringkat atas, dia dalam Islam ni dia melihat ada kesamarataan dalam Islam. Itu yang pertama. Dan tema yang kedua dalam surah Al-Baqarah ini, pengarang diletakkan adalah Al-Quran sebagai peringatan dan nasihat serta nikmat dalam diri manusia. Dalam surah Al-Baqarah ini Allah Ta'ala tekankan Al-Quran ini ada 3 fungsi utama dia. Yang pertama, Quran ini sebagai peringatan. Dia memberikan peringatan kepada manusia tentang kehidupan dunia ini yang sementara, yang mana dia akan berakhir dengan akhirat. Yang mana kita semua ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala sama ada masuk syurga atau neraka Allah. Itu benda penting yang pertama. Al-Quran itu sebagai peringatan. Kemudian Al-Quran itu juga dia menasihati
Quran ini turun sebagai penasihat. Sebagai penasihat kepada khalifah dekat muka bumi ini. Kita ni sebagai khalifah, kita perlukan kepada nasihat. Maka nasihatnya ialah Al-Quran. Yang pertama di peringatan. Peringatan bagi orang yang lupa, orang yang tak ingat hakikat sebenar kehidupan, maka perlu diberikan peringatan. Nasihat, maksudnya kita dah boleh berjalan elok dah. Maka dekat muka bumi ni kita dah jadi manusia yang baik dah. Tapi kita masih perlukan nasihat. Untuk apa? Improve. Untuk jadi lebih baik. Mengangkat diri kita, mengangkat martabat kita di sisi Allah. Menjadikan kita ni semakin baik, semakin bertakwa, derajat kita ni semakin tinggi diangkat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Serta dikatakan nikmat dalam diri manusia. Al-Quran ini juga dia sebagai nikmat kepada manusia. Berbagai nikmat yang Allah letakkan dalam Quran, dia dibaca, dipahami, diambil iktibar, dia akan menjadi nikmat kepada manusia. Itu subtema yang kedua. Kemudian yang ketiga, pengarang dia letakkan sini ialah nikmat-nikmat Allah dalam perkara yang diperlukan oleh manusia. Yang ketiga, nikmat-nikmat Allah dalam perkara yang diperlukan oleh manusia. Manusia ni, kita ni sebagai manusia hidup di muka bumi ni, kita memerlukan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada jenis-jenis nikmat yang kita perlukan sebagai manusia. Kemudian tema yang keempat adalah malapetaka besar pada hari kiamat. Maksud ada 4 tema yang disusun oleh pengarang dalam surah Abasa ini. Kita pergi tengok surah Abasa. Bermula daripada muka surat 65. Surah Abasa dikatakan. Surah Abasa, kata pengarang. Surah ini adalah surah Makkiyah yang mengandungi 42 ayat. Surah yang pertama, surah Abasa ni adalah surah Makkiyah. Makkiyah ni maksudnya surah yang diturunkan di Mekah. Bila ayat ini diturunkan di Mekah, khitabnya adalah kepada musyrikin Mekah. Maksudnya surah ini dia fokus kepada golongan-golongan musyrikin Mekah, golongan kafir Quraisy yang berada dekat Mekah. Sebab itu Nabi SAW masih peringkat awal berdakwah kepada orang-orang Mekah, dan bilangan ayat dia adalah sebanyak 42 ayat. Kata pengarang, nama surah ini dinamakan dengan Abasa kerana permulaan surah menggunakan perkataan Abasa. So, memang ayat yang pertama surah ini ditulis Abasa wa tawalla. Dikatakan permulaan surah menggunakan perkataan Abasa. Ia merupakan sifat manusia. Abasa ni adalah sifat manusia yang tertakluk kepada sifat semula jadi insan itu sendiri, yang kadang-kadang terpaksa akur kepada unsur kelemahan. Sifat manusia Abasa, sifat manusia yang tertakluk kepada semula jadi manusia. Abasa bermuka masam, senyum, gelak, ketawa, kan? Ini semua sifat manusia. Dan manusia ni dia bergantung kepada keadaan semula jadi. Apabila kita seronok, kita senyum. Susah hati, libang-libu hati tu kan, tak senang, maka muka akan masam, dahi berkerut. Ini apa? Sifat manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nature manusia. Dia katakan, manusia itu ketika menghadapi sesuatu tugas yang sedia terbeban, bila mana dihadapkan pula dengan perkara lain, dia akan terlupa terhadap tanggungjawab yang lepas. Bila kita ada satu tugasan tengah buat, maka tugasan yang lepas tu kita boleh terlepas pandang dan terlupa. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan teguran yang baik kepada Nabi apabila baginda tersilap memalingkan mukanya daripada seorang sahabat yang buta. Sebenarnya teguran tersebut untuk mengangkat kedudukan dan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Abasa ni muka macam muka basam. Abasa wa tawalla. Tawalla ni dia berpaling. Muka tu nampak masam sikit, kemudian dia berpaling. Jadi ada kita tengok dia punya kisah ni bagaimana
Nabi SAW ketika mana Nabi ni berada dekat Mekah, dapat tanggungjawab daripada Allah suruh berdakwah. Jadi cuba buat sebaik mungkin. Dan antara orang yang Nabi nak dakwah sangat adalah pembesar-pembesar pada ketika itu. Musyrikin Mekah yang besar. Pembesar-pembesar musyrikin Mekah yang perlu didakwah. Yang mana kalau mereka ini Nabi SAW dapat dakwah, maka secara boleh dipahami anak-anak buah, anak-anak murid, orang bawahannya akan mengikut. Macam kita dekat pejabat, kalau kita pergi jumpa bos, bincang dengan bos kata okey, orang bawah staff dia akan follow, kan? Gitu. Jadi Nabi ni fikir nak tangkap kepala-kepala pembesar ni, bangsawan ini supaya menerima Islam, kan? Tapi tak pasti nak terima, tak nak lagi. Tiba-tiba adalah pula seorang sahabat ni yang datang jumpa Nabi dan keadaan dia buta, nak tahu tentang Islam. Nabi ni tengah bagi ceramah pada pembesar-pembesar ni. Ada sahabat yang kecil ni buta pula, kan, nak tanya tentang Islam. Jadi Nabi ni abasa wa tawallah. Nabi ni rasa lama, muka macam masam sikit. Kemudian Nabi berpaling, tak nak layan yang orang yang kecil sikit. Nabi tengah fokus pada pembesar-pembesar pada ketika itu. Maka ini ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat sedemikian. Tengok, itu yang dikatakan, yang tema yang pertama tadi, kesamarataan dalam Islam. Walaupun ada golongan pembesar, maka golongan yang tak besar, yang kecil, berada orang kata marhain, orang bawah ni, dia tidak begini, dia abaikan. Tengok. Okey. Kemudian pengarang diletakkan kaitan surah dengan surah sebelumnya. Jadi mula-mula kita perkenalan surah Abasa ni, dia ada disebut Tanasub Aswar. Tanasub Aswar ni maksudnya apa kaitan di antara surah ini dengan surah sebelumnya. Macam ni sebutkan surah Abasa, surah yang ketiga. Apa kaitan ini dengan surah sebelumnya? Itu surah An-Nazi'at yang kita bahaskan pada bulan yang lepas. Jadi dia mesti ada keterkaitan dari sudut susunan. Disebutkan Tanasub Aswar. Kata pengarang, surah ini mempunyai hubungan dengan surah sebelumnya, iaitu surah An-Nazi'at. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut bahawa Nabi memberikan peringatan supaya takut kepada kiamat. Manakala dalam surah ini Allah menyebut golongan yang mendapat faedah daripada peringatan itu. Surah An-Nazi'at, Nabi memberikan peringatan supaya takut kepada hari-hari kiamat. Malaikat pencabut nyawa, tentang dahsyatnya hari kiamat, disebut dalam surah An-Nazi'at. Kemudian surah Abasa ini pula Allah menyebut dengan golongan yang dapat faedah. Golongan yang dapat faedah daripada peringatan surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at ceritakan tentang gini. Kemudian surah ini ceritakan golongan yang dapat faedah daripada peringatan yang disebut dalam surah An-Nazi'at itu. Dia kata, itu. Yakni orang yang diseru oleh Nabi SAW kepada Islam. Ni. Dalam surah ini, orang yang diseru oleh Nabi SAW kepada Islam, iaitu Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal, Abbas bin Abdul Muttalib, Umayyah bin Khalaf, dan Al-Walid bin Al-Mughirah. Ini semua musyrikin Mekah, pembesar Mekah pada ketika itu. Golongan bangsawan, kan? Ya, kita katakan parlimen Mekah, inilah dia orang-orang besar pada ketika itu. Dia ada banyak suku-suku kaum di Mekah. Ni, Nabi tangkap ni paling besar ni, ketua suku-suku kaum, musyrikin Mekah pada ketika itu, untuk didakwah oleh Nabi SAW. Kedua-dua surah ini mempunyai persamaan dari segi tajuk perbincangan, iaitu tentang kiamat dan malapetakannya, serta menegaskan tentang kebenaran kebangkitan semua makhluk. Kata pengarang, dia kata, apabila kita nak melihat surah Abasa ini dengan surah An-Nazi'at ini, dia ada satu bentuk
similarity, kesamaan. Dari sudut apa? Surah Abasa ni juga dia cerita tentang kiamat. Macam surah An-Nazi'at yang berkait tentang kiamat. Kemudian dan Abasa ni juga menceritakan tentang malapetaka. Malapetaka, bagaimana dahsyatnya azab tentang kiamat. Kemudian juga surah ini juga menegaskan benda yang sama, iaitu tentang kebenaran kebangkitan semua makhluk. Kita yang hidup ini, makhluk sama, ada manusia, jin, semua makhluk yang lain ni akan mati dan dibangkitkan semuanya bertemu dengan kiamat itu. So dia ada similarity, dia sebut tema dia. Okay. Kemudian pengarang dia bawakan dalam surah yang lepas, iaitu surah An-Nazi'at, sifat disebut tentang sifat kiamat. Apa dia? Firman Allah Ta'ala menyebutkan فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Surah An-Nazi'at ni ayat 34. Apa maksud dia? Maka apabila malapetaka yang sangat besar, iaitu hari kiamat itu datang. Ceritakan, dikatakan Tammatul Kubra, malapetaka yang sangat besar. Kemudian dalam surah Abasa ini Allah Ta'ala sebut tentang sifat kiamat juga. Dengan firman-Nya Allah Ta'ala sebutkan فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, dan apabila datang suara yang memekakkan. Ini cerita tentang sifat kiamat. Dia ada similarity, iaitu tiupan sangkakala yang kedua. Katakan as-sakhah, tiupan sangkakala yang kedua. Surah Abasa ayat 33. So nampak tema dia sama, konten sama. Kemudian kata pengarang baik, at-tammah, ini katakan yang pertama itu at-tammah, mahupun as-sakhah dalam surah An-Nazi'at ataupun surah Abasa ini, kedua-duanya adalah nama kepada kiamat. Itu dikatakan dia ada similarity. Dalam surah yang lepas Allah menegaskan tentang kebenaran kejadian kiamat dengan penciptaan langit. Bukti, nak buktikan tentang benarnya akan berlaku kiamat tu, ciptakan langit, bumi, bukit bukau. Kemudian dalam surah Abasa ini Allah ceritakan tentang kebangkitan semula, disabitkan, diisbatkan dengan bukti kejadian manusia, tumbuh-tumbuhan dan makanan. Kalau surah An-Nazi'at itu bagaimana? Allah Ta'ala nak buktikan akan berlakunya kiamat, itu ada penciptaan langit, bumi, bukit bukau. Tengok benda ni, langit, bumi, bukit bukau ni ada penciptanya. Allah Ta'ala cipta, ada yang boleh mencipta, dan satu hari nanti dia akan musnah. Itu bukti bahawa kiamat pun Allah Ta'ala nanti akan ada kan? Dan bentuk begitu. Dalam surah Abasa ni Allah Ta'ala bawa satu contoh perumpamaan yang sama, bagaimana nak membuktikan tentang hari kebangkitan itu. Allah Ta'ala sebut pula tentang kejadian manusia. Allah Ta'ala ciptakan manusia, Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan, Allah Ta'ala ciptakan juga makanan. Maka ini juga satu perumpamaan yang menunjukkan bahawa hari kebangkitan itu akan berlaku. Okey. Kemudian kita tengok kandungan surah secara umum. Kata pengarang dia kata, surah ini sama seperti Makkiyah yang lain. Maksudnya surah ini dia punya kerangka konsep surah Abasa ni sama dengan surah Makkiyah yang lain. Maksud surah Makkiyah turunkan di Mekah dan dia fokus kepada akidah pegangan. Sebab daripada musyrik, mensyirikkan Allah, nak jadikan mereka ni golongan tauhid, mentauhidkan Allah. Daripada syirik kepada tauhid. Syirik Allah, mereka bukan tak percaya. Musyrikin Mekah dia percaya kepada Tuhan. Sebab ada ayat Allah Ta'ala sebut, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Allah Ta'ala sebut, sekiranya kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan kata Allah. Cuma problemnya ialah mereka ni syirik, mensyirikkan Allah. Dia letakkan dekat Kaabah itu ada 360 berhala. Allah Ta'ala dia percaya, tapi dia syirikkan. Allah Ta'ala ni ada pasangan, ada syirik dia, ada pasangan dia. Macam kita lah. Contoh kita ni ada seorang isteri. Tiba-tiba isteri kita mensyirikkan kita. Kan? Bayang. Cuba-cuba isteri kita mensyirikkan kita. Dia ambil kita sebagai suami, dia terima,
Dan waktu yang sama dia ada suami gelap dia. Ay, saya rasa dia. Macam ni, boleh terima ke kita? Kita boleh terima tak sebagai seorang suami? Isteri kita dia ada suami gelap. Boleh kan? Dia mensyirikkan kita. Kan? Ada yang kedua, suami gelap. Jadi Allah sebagai Tuhan, satu-satunya Tuhan, tiba-tiba orang Mekah ni mensyirikkan Allah. Allah tu dia terima satu Tuhan, tapi bukan ni je. Tuhan lain pun dia terima sebagai Tuhan. Tu problem dia. Dia bukan tak percaya. Dia tahu, tapi dia mensyirikkan Allah. Itu dikatakan kita, bila sebutkan Mekah tu disebut musyrikin Mekah, musyrikin Mekah. Biasa kita dengar perkataan itu. Orang Mekah ni musyrikin, syirik. Maksudnya dia mensyirikkan Allah. Dia kan tak percaya, dia percaya. Tapi dia jadikan banyak lagi Tuhan selain Allah. Maka datangnya Nabi SAW yang dikatakan sebagai ayat-ayat Makkiyah ini nak menjadikan mereka ni mentauhidkan Allah. Tauhid apa dia? Wahid. Wahid ni satu. Maksudnya mentauhidkan Allah. Tuhan itu hanya satu je. Yang lain syirik-syirik tadi tu dibuang. Tak diterima. Hanya Allah sahaja satu-satunya Tuhan. Itu konsep ayat Makkiyah ni yang paling besar dia. Menekankan aspek akidah. Akidah, pegangan. Itu dia katakan. Akidah ialah apa? Pegangan. Risalah dan akhlak. Tentang kenabian, tentang kitab yang diturunkan, dan juga dia membina akhlak. Yang meletakkan prinsip persamaan di antara manusia sebagai tonggak tanpa membezakan antara yang kaya dan miskin. Ini kandungan surah ni secara umum. Dia meletakkan, surah ini meletakkan prinsip sama rata di antara manusia sebagai asas. Dia tidak membezakan antara yang kaya dan juga dengan yang miskin. So sudut pandang Allah itu kepada golongan yang kaya dengan yang miskin itu sama. Kekayaan yang Allah beri itu satu nikmat, dan dalam waktu yang sama ia merupakan ujian daripada Allah. Apabila kita ni Allah Ta'ala jadikan kita ni bukan orang kaya, orang miskin, itu satu ujian kepada kita, dan waktu sama ada nikmat di sebalik kemiskinan itu. Cuma kita dapat fahami, kita dapat baca dan sebagainya gitu. Ini kata pengarang, surah ini dimulakan dengan menyebut kisah Abdullah bin Maktum. Inilah kisah Abdullah bin Maktum yang buta, iaitu anak saudara kepada Khadijah binti Khuwailid. Jadi Abdullah bin Maktum ni, dia ni satu, dia ni buta. Kemudian dia ni merupakan anak saudara kepada Khadijah binti Khuwailid, anak saudara kepada isteri Nabi SAW. Ini kisah ni semua berlaku dekat Mekah. Beliau datang berjumpa Rasulullah SAW. Abdullah Maktum ni datang jumpa Nabi SAW dengan niat apa? Jumpa Nabi nak belajar, nak memahami tentang Islam. Ketika Rasulullah SAW sedang sibuk menyampaikan ceramah dan berdakwah kepada pembesar Quraisy pada ketika itu, Rasulullah SAW memalingkan mukanya daripada beliau. Dengan itu Allah menegur Nabi dengan firman-Nya, Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. Nama surah ni Abasa. Dia yakni Muhammad bermuka masam. Abasa ni muka masam. Wa tawalla, dan juga berpaling. Abasa, muka masam, dan juga berpaling. Kita lah tengah Nabi dia tengah ceramah. Itu yang dikatakan sifat semula jadi manusia. Kita tengah cakap deal dengan orang besar-besar semua itu gini. Tiba-tiba Abasa wa tawalla. Contoh pada pagi ni, dia tengah kuliah ceramah, tiba-tiba ada budak-budak main lagi. Tiba-tiba lama, mas terasa macam terganggu sangat pula budak tu. Contoh ni, sebenarnya nature budak kecil memang nature dia tu. Honok lagi. Kita kat rumah elok je, kat rumah lari sana sini kan. Ada orang dia sedap lama, selesa ni rasa macam terganggu sangat bila tu gangguan itu. Tapi ada orang dia biasa je. Itu sifat nature manusia. Sifat nature manusia semula jadi. Ada orang dia biasa. Ada setengah orang kalau macam ada kuliah, dia kena macam
umur straight, tak ada gangguan. Ada orang tu dia biasa, dia tak kisah. Sebab dia kat rumah anak dia memang biasa, lagi sana, lagi sini kan. Jadi ini berlaku. Nabi bila mana so, anak saudara kepada isteri Nabi itu datang, Nabi tengah bagi speech, tengah berceramah. Kemudian dia datang nak tanya. Dia tu buta, jadi dia tak nampak Nabi ni tengah bagi speech dengan orang besar begitu. Dia pun tanya Nabi gini. Nature Nabi ni sebagai manusia, Nabi pun muka masam sikit. Abasa wa tawalla. Jadi Nabi tak layan anak saudara isteri dia itu, Abdullah Ummu Maktum. Tak layan. Jadi dia duduk fokus. Maka sifat sebegini ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan gitu. Jangan buat begitu. Sebab apa? Seolah Nabi SAW meletakkan ada beza. Ini orang besar-besar, pangkat besar-besar. Ini orang yang biasa-biasa je. Maka perlu fokus yang lebih pada ini. Yang ni tak ambil tahu sangat. Dah lah kawan ni buta, orang biasa je. Jadi Allah Ta'ala tegur. Sedangkan yang berada di dalam hati itu, Allah Ta'ala lebih tahu isi konten ni bagaimana. Maksudnya relax, tenang kan. Keadaan begitu kan. Okey. Ini menunjukkan bahawa Al-Quran merupakan peringatan dan nasihat bagi orang yang berfikir. Kalau orang tu berfikir, dia akan dapat daripada Quran ni sebagai peringatan dan nasihat. Surah ini mengutuk sikap ingkar manusia. Sikap ingkar manusia dan kekufuran mereka terhadap nikmat Allah serta perbuatan mereka menolak petunjuk Allah. Firman Allah jadi dibuktikan. Surah ini mengutuk sikap ingkar manusia dan kekufuran terhadap nikmat Allah serta perbuatan mereka menolak petunjuk Allah. Apa dia? Dalam surah ini disebutkan ayat 17 hingga 23 disebutkan Hutilal insan ma akfarah. Binasalah manusia lantaran kekufuran yang amat sangat. Tu. Diikuti pula dengan beberapa hujah tentang kekuasaan Allah dan keesaannya dalam mencipta manusia. Tumbuh-tumbuhan, menyediakan makanan, minuman kepada manusia untuk membuktikan kekuasaan Allah mengadakan hari kebangkitan semula. Firman Allah, "Falyanzuril insan ila ta'ami." Maka hendaklah manusia memerhatikan makanannya. Bentuk yang diketengahkan oleh Allah SWT. Kemudian surah ini diakhiri dengan gambaran tentang malapetaka besar hari kiamat, di mana manusia melarikan diri daripada orang yang paling rapat dengannya. Penjelasan tentang kedudukan orang beriman yang mendapat kebahagiaan dan orang kafir yang mendapat penderitaan pada hari tersebut. Ini disebutkan apabila datang malapetaka besar Allah tu hari kiamat, ketika itu kita dengan orang yang paling dekat pun kita akan lari. Tuan-tuan, hari ini kita sayang anak-anak kita, kita sayang suami kita sayang isteri kita sayang mak kita sayang ayah kita, rakan-rakan kita, adik-beradik kita sayang. Tapi bila datangnya hari kiamat ini, semua itu yauma yafirul mar'u min akhi. Kita akan lari. Tak boleh tahan. Azab malapetaka hari kiamat itu terlalu dahsyat. Firman Allah dia kata sini, fa iza ja'atis sakhra, dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua. Tu apabila datang tu kita dah tak boleh nak kontrol, lose semua. Hanya ketika itu nafsi diri sendiri yang kita ambil berat. Okey. Kemudian masuk tajuk seterusnya, iaitu sebab baru masuk sebab turun ayat ni. Kita baru masuk pengenalan lah. Nama surah dia, kaitan surah ini dengan surah sebelum dia, kandungan surah ni secara umum. Kemudian sebab turun. Apa dia sebab turun surah ini? Tadi dia dah sebut sikit dah. Kita tengok apa kalam ulama mengatakan kenapa surah ini diturunkan. Ayat Al-Quran ini ada yang turun dengan sebab. Ada sesuatu sebab yang menyebabkan ayat itu turun. Kalau tuan-tuan belajar dalam disiplin ilmu ulum Al-Quran, dia ada satu tajuk, dia kata asbabun nuzul. Asbabun nuzul ni maksudnya sebab-sebab turun ayat Quran. Dia ada dua benda penting apabila kita membahaskan tentang penurunan ayat.
Satu yang pertama, peristiwa yang berlaku di sebalik. Biasanya ayat Quran ni turun, ada peristiwa yang berlaku di sebalik ini. Ini yang jenis ini. Peristiwa di sebalik itu, maka turun ayat Quran. Abdullah Maktum jumpa Nabi. Nabi tengah bagi speech pada orang kafir. Nabi tak layan, muka masam, berpaling, tak nak entertain Abdullah Maktum. Maka peristiwa itu turun ayat Abasa wa tawalla, yang pertama. Yang kedua, dan asbab nuzul ialah apabila Nabi ini ditanya tentang sesuatu. Contoh, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min ilmi illa qalila. Yang kedua, contoh Nabi SAW ni ada tiga. Nabi ni ditanya tentang sesuatu. Mari orang datang tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa itu roh? Macam mana kita nak faham tentang roh ni? Kita manusia nak faham tentang roh ni bagaimana? Wa yas'alunaka 'anir ruh. Kamu wahai Muhammad ditanya tentang roh. Roh yang ada dalam diri manusia ni. Kemudian Allah Ta'ala ajar, Qul ruhu min amri rabbi. Kata, sebut, jawab, roh ni urusan Tuhan. Wa ma utitu min ilmi illa qalila. Dan Muhammad ini dia perlu jawab, wa ma utitu min ilmi, aku ni tidak diberikan ilmu melainkan sedikit sahaja. Nabi ni sifat dia apabila ditanya tentang sesuatu, Nabi tak tahu jawapannya. Tambah bila Nabi ni ditanya benda gaib, tanya tentang roh, manalah Nabi ni tahu. Jadi Nabi ni akan diam. Diam, tunggu wahyu Allah. Maka turun wahyu. Sudah ada dua bentuk. Kisah di sebalik sesuatu, bentuk begini. Yang kedua, apabila Nabi ni ditanya tentang sesuatu. Itu dua paling penting dalam sababun nuzul. Dan kebanyakan, banyak ayat Quran ni diturun tak sebab. Tak semua ayat turun ada sebab. Sikit je sebenarnya ayat yang ada bersebab ni, bukan semua tempat. Kebanyakan ayat ni diturun biasa je, memberi kefahaman tentang agama, suruh beriman, suruh bertakwa, bagaimana nak membina kehidupan, nak membina akhlak. Kebanyakannya begitu. Hanya beberapa tempat aja ada sebab dan peristiwa di sebalik ayat tersebut. Okey. Sebab turun surah. Surah ini diturunkan mengenai Abdullah bin Maktum, anak saudara Khadijah binti Khuwailid. Beliau juga dikenali sebagai Amr bin Qais bin Zaidah. Pendapat ini adalah yang paling masyhur dan banyak sokongannya seperti disebutkan dalam kitab Jami' al-Usul. Nama ibu Maktum ialah Atikah binti Amir bin Makhzum. Maksudnya sebab turun surah ni memang ada khusus, iaitu kisah Nabi SAW berpaling dan bermuka masam ketika mana anak saudara isterinya Abdullah bin Maktum datang nak bertanya tentang Islam. Itu okey. Peristiwa tersebut berlaku bila beliau datang kepada Rasulullah SAW ketika baginda dikelilingi oleh pembesar Quraisy seperti Utbah dan Syaibah, kedua-duanya anak Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham, Abbas bin Abdul Muttalib, Umayyah bin Khalaf, Al-Walid bin Al-Mughirah. Mereka sedang mengikuti ceramah dan penjelasan mengenai Islam daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pula ingin menggunakan peluang tersebut untuk menarik mereka menganut ajaran Islam. Rasulullah meletakkan harapan yang tinggi bahawa dengan Islamnya mereka itu, maka ramailah pengikut mereka akan menganut ajaran Islam. Pada masa itulah datangnya Abdullah meminta Nabi membaca dan menyampaikan kepadanya ajaran Islam. Beliau mengulangi permintaan yang sedang beliau mengulangi permintaan tersebut kepada Nabi beberapa kali. Abdullah bin Maktum ni dia buta. Jadi dia datang jumpa Nabi SAW, minta Nabi terang. Nabi tengah ada tetamu dan dia tu buta. Jadi dia tak nampak lah Nabi di tengah dengan orang besar. Dia tak nampak. Jadi dia duduk tanya Nabi. Tanya lagi, tanya itu, tanya ini, tanya. Jadi Nabi bila tanya banyak-banyak kali tu, alamak, tak selesa. Nabi pun abasa, muka berubah masa, watawalla. Nabi pun tak nak layan. Itulah tuan-tuan ya.
Bila Allah Ta'ala berikan jawatan besar, ada pangkat sikit, duduk, ada kedudukan yang baik sikit, bila kita berada di atas, suasana-suasana ini dia akan berlaku dalam kehidupan kita. Ada kita entertain, yang kecil-kecil pun kita buat dono, buat tak jeti, tak ambil tu, kita tahu sebenarnya, tapi sebab power tu ada kat kita kan, kita ambil tu lebih kurang, tak ambil berat, berlaku dalam kehidupan kita. Jaga hedon yang besar-besar kan, yang kecil-kecil tu kita buat dono kan. Nabi ditegur itu. Okey. Kemudian dikatakan beliau mengulangi permintaan tersebut kepada Nabi beberapa kali, sedang dia sendiri tidak tahu keadaan Nabi yang sedang sibuk melayani orang-orang kenamaan tersebut. Nabi sendiri tidak mahu menangguhkan perbincangan dengan para kenamaan Mekah berkenaan, seraya berpaling ke arah lain. Kemudian turunlah ayat tersebut. Selepas peristiwa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa memberikan layanan baik jika melihat beliau datang dengan menyebut ucapan marhaban, selamat datang wahai saudara yang telah menyebabkan daku ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengok sifat Nabi itu bagaimana. Bila turunnya ayat Al-Quran yang menegur Nabi, Nabi sangat ambil berat. Dan Nabi selepas itu kalau datang Abdullah bin Maktum, Nabi cepat-cepat respect, marhaban, wahai Abu Maktum, marhaban, selamat datang. Dan Nabi kata, wahai saudara yang menyebabkan aku ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan bersifat angkuh, takabur, sombong, tak nak terima teguran. Dia tidak bersifat, sifat manusia, sifat yang baik. Kita ada kelemahan, kita terima. Berbezalah kita ni dengan makhluk yang namanya iblis. Kalau iblis tu, bila Allah Ta'ala kata aku nak cipta dekat bumi ni ada khalifah, dia abah, wastakbar, abah, dia engkar, dan juga dia takabur, dia sombong. Dia rasa dia hebat, sedangkan Allah nak cipta makhluk, kan? Tapi tengok Nabi ni satu contoh yang boleh kita ambil. Kalau kita ni ditegur ada kelemahan, kita kena terima. Terima kasih atas teguran itu, dan kita akan ingat teguran benda yang baik untuk improvement ni diri kita. Bukan senang tuan-tuan untuk terima teguran. Tambah kalau kita ni dah berada pada kedudukan yang besar, pangkat besar, ada kedudukan kan, belum tegur tu dia menjatuhkan air muka, terasa begitu. Sifat susah nak terima teguran ni sifat yang ada pada makhluk yang nama iblis. Itulah fungsi iblis turun dekat muka bumi ni pun nak jadikan kita golongan yang sedemikian. Perangai macam dia juga. Aba wastakbaro. Yang ni angkuh, sombong, susah nak menerima teguran. Sedangkan Nabi tunjukkan satu contoh yang baik. Bukan setakat terima teguran, tetapi Nabi ingat teguran itu dan Nabi appreciate teguran yang Allah Ta'ala beri. Nabi jumpa je Abdullah bin Maktum, Nabi akan sebut marhaban, selamat datang. Terima kasih sebab bila aku kena tegur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ingat benda tu, kan? Jadi satu benda yang mengingat benda yang baik di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan bertanya beliau, adakah apa-apa apa-apa perkara yang memerlukan pertolongan daku? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melantik beliau sebagai gubernur Madinah sebanyak 2 kali, bersempena dengan 2 peperangan yang disertai oleh baginda. Nabi ini kalau Nabi keluar outstation, dia akan letak orang sebagai pengganti Nabi. Jadi imam solat kat Madinah, menguruskan beberapa perkara. Di antaranya Abdullah bin Maktum ni pernah Nabi nominate dia sebagai pengganti Nabi bila Nabi pergi perang dan sebagainya. Anas berkata, ini para mufassir lah bila cakap tentang surah Al-Baqarah ni. Anas berkata dia, aku melihat beliau menunggang kuda pada hari peperangan Al-Qadisiyah, memakai perisai dan memegang bendera hitam. Diriwayatkan bahawa baginda selepas itu tidak pernah berpaling daripada orang fakir dan tidak berlebihan dengan golongan yang berada. Ni Anas bila dia membicarakan tentang Abdullah bin Maktum ni, dia kata dia pernah tengoklah yang namanya Abdullah bin Maktum ni, dia ni walaupun buta, dia ni pernah menunggang kuda dalam perang. Buta-buta pun pergi perang, pakai perisai, pegang
tukang pegang bendera, bendera warna hitam. Mungkin nak pegang dia tak boleh nak pegang buta. Tapi dia ni sebagai pemegang bendera. Okay. Kemudian kata Anas lagi, Anas disebut Nabi SAW selepas turun surah ini Abasa ni, Nabi ni dia tidak pernah berpaling daripada orang-orang fakir, orang miskin, orang susah, dan juga Nabi tidak berlebihan dengan golongan yang berada. Maksud selepas isu ini, kisah ni berlaku, Nabi lebih berhati-hati. Dia bercakap dengan orang yang ada kedudukan, dengan orang yang bawah dan sebagainya. Itu kata Anas. Kemudian pengarang dia bawakan, saya ambil lagi 5 minit. Dia suku kita berhenti. Al-Qurtubi pula. Al-Qurtubi ni ada tafsir Qurtubi. Disebutkan dekat sini. Al-Qurtubi mengkritik para mufassirin yang menyebut bahawa peristiwa tersebut menyebabkan Umayyah bin Khalaf dan Al-Walid dengan Ibnu Maktum, kerana keduanya berada di Mekah sedangkan Ibnu Maktum di Madinah. Kedua mereka itu tidak pernah berjumpa dalam satu majlis dengan Ibnu Maktum. Begitu juga dengan Ibnu Maktum tidak pernah bersama keduanya di Mekah. Keduanya pula mati dalam keadaan kafir, seorang sebelum hijrah, manakala seorang lagi pada hari Badar. Umayyah tidak pula pernah ke Madinah. Beliau tidak berjumpa dengan Ibnu Maktum sama ada seorang diri atau berteman. Jadi dalam tafsir Al-Qurtubi dia ada buat komentar. Bila ulama sebut ni Nabi cerita tentang kisah Maktum, ni Abdullah Maktum ni datang jumpa Nabi ni sedang sembang dengan pembesar. Maka ditanya siapa pembesar itu, berapa orang? Maka disebutlah nama ini, berapa nama. Dan antara nama sebut ialah Umayyah bin Khalaf dan Al-Walid bin Mughirah. Kalau ikut Qurtubi, dia kata benda ni tak sepatut, tak berlaku, sebab dia nampak Abdullah bin Maktum ni dekat Madinah, dia bukan berada di Mekah. Ini komentar pandangan para ulama bila memberikan pandangan. Kritikan ini telah dibalas oleh Abu Hayyan. Maksudnya pandangan Al-Qurtubi itu nampak kurang tepat, ulasan yang diberikan. Dia kata tak berjumpa Abdullah bin Maktum ni, dia tak jumpa dengan Umayyah bin Khalaf, Al-Walid bin Mughirah ni kapi-kapi lah, orang kapi-kapi besar ni, geng-geng Abu Jahal, Abu Lahab ni. Dia tak jumpa, ikut kata Qurtubi. Dia macam kata ada komentar tak begitu, tapi dibalas oleh Abu Hayyan. Abu Hayyan ni tak mufassir Bahrul Muhit, tafsir dia Abu Hayyan, dia punya penulis dia. Kritikan telah dibalas oleh Abu Hayyan dengan katanya Al-Qurtubi tersilap. Bagaimana boleh dinafikan pertemuan Ibnu Maktum dengan mereka berdua, sedang dia adalah sebahagian daripada kabilah Quraisy. Mereka semua adalah bangsa Quraisy, sedang surah ini seluruhnya adalah Makkiyah. Ibnu Maktum memang pada mulanya di Mekah, kemudian berhijrah ke Madinah. Sewaktu surah ini diturunkan, mereka semuanya berada di Mekah. Ibnu Maktum sebenarnya ialah Abdullah bin Shuraih bin Malik bin Abi Rabi'ah Al-Fihri, daripada keturunan Bani Amir bin Lu'ay Al-Quraisy. Maktum pula ibu kepada emaknya, iaitu Atikah. Beliau ialah anak saudara sebelah emak Khadijah. Itu yang diterangkan oleh Abu Hayyan. Jadi dia nampak, kalau tuan-tuan baca Qurtubi, tafsir Qurtubi, dia macam keliru sikit. Dia katakan seolah tak berjumpa sebenarnya. Dia ni orang-orang Madinah, bukan orang Mekah. Tapi ada pandangan disebut oleh Abu Hayyan membetulkan persepsi yang disebutkan oleh Qurtubi. Jadi cerita tu clear lah. Cuma ada sedikit ta'arudnya di situ. Perbezaan pandangan. Okay, saya baca, kita berhenti kat sini dulu. Habis dah. Ini baru mukaddimah surah Abasa. Kita nampak dia punya rangka ni. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan masuk tema yang pertama. Tema pertama ni 10 ayat yang pertama yang surah Abasa ni, apa sebenarnya yang disebutkan sebagai kesamarataan dalam Islam. InsyaAllah kita tengok pada kuliah yang akan datang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la ma'ana
ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan perempuan semua muslimat dijemput semua untuk menjamu selera. Kita disediakan sedikit sarapan, terus ke kafe kita belakangan insya-Allah.